Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatina Atika binti Muhammad Bakri, kat matrik F20A 0524. Ingin menerangkan variasi kromosom melalui struktur. Mutasi struktur kromosom adalah perubahan yang mempengaruhi keseluruhan kromosom dan gen. Mutasi ini disebabkan oleh kesalahan dalam pembelahan sel yang menyebabkan bahagian kromosom terputus, diduplikasi atau beralih ke kromosom lain. Variasi dalam struktur kromosom terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah perubahan jumlah maklumat genetik, penghapusan dan penduaan. Yang kedua, penyusunan semula lokasi gen, penukaran dan translokasi. Terdapat dua cara utama di mana struktur kromosom dapat diubah. Yang pertama adalah ubah jumlah maklumat genetik, iaitu decrease, penurunan, di mana penurunan ini akan menyebabkan kekurangan di dalam struktur kromosom tersebut. Manakala increase adalah kenaikan, di mana kromosom mengalami penduaan menyebabkan segmen di kromosom bertambah. Kedua adalah rearrange but remain the same. Bahan genetik mungkin tetap sama tetapi segmen dalam kromosom disusun semula. Melalui inversions adalah penukaran dan translocation adalah deletion. Deletion adalah penghapusan, iaitu kehilangan segmen kromosom. Berdasarkan rajah berikut, berlakunya penghapusan segmen C. Hasilnya, bahagian C hilang, maka saiz kromosom menjadi lebih pendek. Antara penyebab penghapusan bermula adalah haba atau sinaran, virus, bahan kimia, unsur yang boleh ditukar, transposable elements. Penghapusan ini tidak berbalik kerana DNA-nya telah hilang. Seterusnya adalah duplication. Duplication adalah penduaan, di mana berlakunya pengulangan dalam segmen kromosom. Dapat kita lihat pada rajah berlakunya penduaan dalam segmen C dan segmen D. Maka hasil daripada penduaan ini berlakunya dua kali ganda segmen C dan segmen D dalam julat saiz dan lokasi. Duplikasi mempunyai tiga jenis duplikasi. Yang pertama ialah penduaan tandem bersebelahan dengan masing-masing. Yang kedua adalah penduaan tandem terbalik menghasilkan gen disusun mengikut susunan yang asal. Yang ketiga adalah penduaan tandem pada akhir kromosom yang dipanggil terminal tandem pendua. Seterusnya adalah inversion. Inversion adalah penukaran. Pembalikan berlaku apabila kromosom fragments exist dan berintegrasi semula berorientasikan 180 darjah dari orientasi asal. Terdapat dua jenis penyongsangan. Yang pertama adalah paracentric inversion dan kedua ialah pericentric inversion. Paracentric inversion, centromere tidak termasuk dalam aktiviti pembalikan, manakala pericentric inversion, centromere termasuk dalam aktiviti pembalikan segmen. Translokasi adalah segmen satu kromosom melekat pada kromosom yang tidak homolog. Terdapat tiga jenis translokasi, iaitu translokasi tidak berbalas intrakromosom, translokasi tidak berbalas interkromosom dan translokasi timbal balik Saya Muhammad Firdaus ingin menerangkan tentang aneuploidy. Aneuploidy is a chromosome number of a basic chromosome is changed by addition or deletion of specific chromosome. Ianya bermaksud satu nombor asas kromosom pada kromosom tertentu, tidak kira kromosom 18, 17 atau mana-mana kromosom dari 1 hingga 23 mengalami pertambahan atau pemadaman pada nombor asas kromosom tersebut. Seterusnya, common result from non-disjunction during meiosis. Kebiasaannya ia berlaku disebabkan non-disjunction ketika proses meiosis. Ia bermaksud kromosom yang sepatutnya berpisah membentuk sel anak haploid tidak berpisah ketika meiosis 1 atau meiosis 2. Sebagai contoh, monosomi, trisomi dan tetrasomi yang berlaku hasil akibat non-disjunction pada autosom kromosom. Untuk contoh dua, Klinefelter dan Turner syndrome yang berlaku disebabkan non-disjunction pada kromosom seks. Seterusnya, non-disjunction boleh dilihat pada contoh belah kiri. Non-disjunction berlaku pada proses meiosis pertama yang tidak berlaku perpisahan antara
set kromosom, dan sebelah kanan merupakan nose junction yang berlaku pada proses meiosis kedua. Okay, one aneuploidy occur in human. Ini trisomy 13, trisomy 18, Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, XYY syndrome merupakan contoh non-disjunction. Trisomy 13, 18 ini bermaksud dia punya pertambahan pada pada set kromosom 13 atau 18. Dan Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome dan XYY syndrome berlaku disebabkan non-disjunction pada seks kromosom. Okay, non-disjunction. Non-disjunction menyebabkan beberapa kes tertentu seperti nosomi, monosomi, trisomi dan seterusnya. Nosomi bermaksud kromosom untuk 2 homolog untuk 1 kromosom hilang, maka simbolnya adalah 2N tolak 2. Okey, ia bermaksud nosomi ni sepatutnya mempunyai 2 kromosom, tetapi disebabkan non-disjunction ni, ia hilang 2 set kromosom pada 2 nombor set kromosom pada 1 set kromosom. Okey, monosomi pula bermaksud hilang 1 kromosom pada 1 set kromosom, maka simbolnya 2N tolak 1. Ia bermaksud 1 set kromosom hilang 1 nombor kromosom daripada 1 set kromosom. Okey, trisomi pula mempunyai pertambahan pada 1 set sel kromosom, maka simbolnya adalah 2N tolak 1. Trisomi ni maksud kromosom yang sepatutnya mempunyai 2 sel nombor kromosom, tapi mempunyai pertambahan pada sel nombor tersebut. Okey, terima kasih. Hai, nama saya Amar. Saya akan membincangkan mengenai euploid. Euploid adalah a condition of organism having more than 2 set of chromosome. Kromosom ini mempunyai set kromosom yang lebih, sama ada 3, 4 dan sebagainya. Perkara ini berlaku akibat kromosom ini gagal untuk berpisah semasa gametogenesis. Euploid ini kebanyakannya berlaku di dalam tumbuhan berbanding dengan haiwan. Euploid ini mempunyai banyak nama bergantung kepada bilangan pasangan kromosom yang dimilikinya. Antaranya ialah 2N yang normal dipanggil sebagai diploid, 3N triploid, 4N tetraploid, 5N pentaploid, 6N hexaploid, 8N octaploid dan 10N iaitu dectaploid. Di sini saya mengambil triploid sebagai contoh bagaimana euploid ini berlaku. Triploid ini berlaku akibat oleh gametes 2N bergabung dengan gametes yang normal. Dalam erti kata lain, mereka berkahwin. 2N ini hasil daripada kromosom yang gagal untuk berpisah. Apabila 2N dan N bergabung, ianya akan menghasilkan satu organisme yang berbentuk 3N. Perkara ini juga boleh berterusan seperti contoh, 4N bergabung dengan 2N akan menghasilkan 6N dan seterusnya. Terdapat beberapa kelebihan berlakunya proses ini, seperti dapat meningkatkan kualiti buah-buahan menjadi lebih besar, menghasilkan buah yang tidak memiliki biji dan sebagainya. Polyploidy ini terbahagi kepada 2 jenis utama, iaitu autopolyploidy dan allopolyploidy. Autopolyploidy ini terdiri daripada diri dia sendiri atau spesies yang sama, manakala allopolyploidy ini ialah dengan spesies yang berbeza. Autopolyploidy ini saya mengambil contoh seperti proses yang berlaku 3N, di mana salah satu kromosom gagal untuk berpisah semasa meiosis dan ia bergabung dengan kromosom normal iaitu N. Kromosom ini mempunyai gabungan iaitu 2N dan N menghasilkan triploid. Gambar pokok ini merupakan hasil di mana buah dan daun mengalami perbezaan dari segi saiz dan kualiti buah yang dihasilkan. Seterusnya ialah allopolyploidy, di mana berlaku gabungan antara spesies A dan spesies B dan menghasilkan spesies baru iaitu AB. Spesies baru ini boleh mengalami proses under reflection dan menjadi AA, BB
di mana ia akan menghasilkan sel diploid dan menghasilkan gametes yang sempurna.